Pada hari ini saya ingin berkongsi tazkirah berkaitan fiqh umrah. Bertajuk pengertian tawaf, jenis-jenis tawaf, syarat sah tawaf dan juga sunat tawaf. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Pengertian tawaf. Tawaf adalah rukun kedua umrah. Tawaf adalah perlakuan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syarat sahnya beserta dengan amalan sunat-sunatnya. Niat tawaf. Ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 pusingan. Tawaf rukun, maka pemudahkan dan terimalah daripada itu kerana-Mu ya Allah. Tata cara tawaf. Tidak diisyaratkan berniat tawaf pada tawaf umrah iaitu tawaf rukun kerana kita telah pun berniat tawaf di miqat. Selain daripada itu, disyaratkan melafazkan niat tawaf untuk tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf badal dan juga tawaf wada'. Jenis-jenis tawaf. Tawaf rukun atau ifadah iaitu haji dan umrah. Tawaf yang mesti dilakukan oleh orang yang hendak mengerjakan ibadah haji atau umrah. Sekiranya tidak dilakukan, maka tidak sah haji dan umrahnya. Kedua, tawaf qudum iaitu tawaf selamat datang. Tawaf yang dilakukan ketika baru sampai ke Mekah. Ketiga, tawaf tahiyat al-bait iaitu menghormati Kaabah. Tawaf yang dilakukan bagi menghormati Kaabah sewaktu memasuki Masjidil Haram, menggantikan solat sunat tahiyatul masjid. Keempat, tawaf sunat. Tawaf yang boleh dilakukan pada bila-bila masa seperti selepas solat fardu dan tidak disertai dengan sa'i. Kelima, tawaf nazar iaitu memenuhi nazar. Tawaf yang mesti dilakukan oleh seseorang apabila ia berniat nazar pada sesuatu yang dihajatinya. Keenam, tawaf wada' iaitu tawaf selamat tinggal. Tawaf yang wajib dilakukan bagi jemaah yang meninggalkan Mekah lebih daripada 2 mahalah iaitu bersamaan dengan 91 km. Syarat-syarat sah tawaf. Pertama, suci daripada najis pada badan dan juga tempat solat. Kedua, suci daripada 2 hadas, hadas besar dan juga hadas kecil. Sebelum memulakan tawaf, hendaklah terlebih dahulu mensucikan diri daripada najis dan 2 hadas tersebut. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat, setelah itu masuklah ke Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk ke masjid. Keempat, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan yakin. Kelima, berjalan bertujuan tawaf semata-mata. Keenam, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Hijr Ismail. Ketujuh, bermula daripada penjuru Hajar Aswad iaitu berdiri di penjuru Hajar Aswad atau di belakang garisan yang setentang dengannya. Menghadaplah ke Kaabah dengan sepenuh tubuh sambil berniat tawaf. Kelapan, sentiasa menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan sepanjang tawaf. Berpaling dengan mengkirikan Kaabah. Mulailah berjalan ke hadapan mengelilingi Kaabah sambil berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya mengikut keperluan dan keinginan masing-masing. Setelah selesai satu pusingan, maka teruskanlah dengan pusingan yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai 7 pusingan dengan membaca doa yang baik-baik. Setelah selesai tawaf, disunatkan bersolat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika tidak dapat, solatlah di mana-mana sahaja di dalam Masjidil Haram. Sunat-sunat tawaf. Pertama, berjalan kaki. Kedua, beriktibar bagi tawaf diiringi dengan sa'i untuk lelaki. Melakukan ramal iaitu berlari-lari anak dengan memendekkan langkah, tidak melompat pada pusingan ke-1, pusingan kedua dan pusingan ketiga. Bagi lelaki, jika keadaan mengizinkan, iaitu pada tawaf yang diikuti dengan sa'i selepasnya dan bukan pada tawaf sunat dan sebagainya. Ketiga, melakukan istilam, menjabat Hajar Aswad dengan tapak tangan dan kemudian mengucupnya. Jika tidak mampu, memadai dengan isyarat dengan tangan melambai sahaja dari jauh, kemudian kucup tapak tangan sambil lambai 3 kali sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamdu. Dilakukan bagi setiap permulaan pusingan tawaf.
Bagi orang perempuan tidak sunat melakukan istilam kecuali ketika lapang memadai dengan isyarat seperti di atas. Keempat, melambai rukun Yamani tapi tidak mengucup tapak tangan. Kelima, memakai ihram secara ittiba. Bagi lelaki yang mengerjakan tawaf haji atau tawaf umrah, makruh ittiba ketika solat. Keenam, berturut-turut 7 pusingan tawaf itu. Bermakna tawaf boleh dilakukan secara tidak berturut-turut. Jika seseorang ingin membuang air kecil atau air besar, bolehlah beliau pergi ke tandas. Selepas itu bersucilah dan mengambil wuduk semula dan sambung semula tawaf untuk mencukupkannya menjadi 7 pusingan yang sempurna. Ketujuh, berzikir atau berdoa atau membaca Al-Quran. Kelapan, khusyuk dan tawaduk. Janganlah berbual-bual, menjawab telefon, mengambil gambar dan sebagainya. Rendahkan suara semasa berdoa atau berzikir. Kesembilan, solat sunat tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf 7 keliling dengan sempurna di belakang makam Ibrahim, jika keadaan mengizinkan. Jika jemaah terlalu ramai, tawaf solatlah di mana-mana sahaja di Masjidil Haram. Ada sebahagian jemaah bukan dari Asia Tenggara membuat kepungan dan hadangan bagi membolehkan kumpulan mereka bersolat di belakang makam Ibrahim. Namun dengan melakukan sedemikian, mereka telah menghalang aliran tawaf yang sepatutnya berjalan dengan lancar. Ke-10, minum air zam-zam selepas solat sunat tawaf. Disunatkan ketika minum air zam-zam berniat sebagai penawar dan memperolehi kebajikan di dunia juga di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, air zam-zam itu mengikut apa yang diniatkan sewaktu meminumnya. Yang terakhir, sebagai nota ringkas dan juga makluman pada kita semua sebagai bakal jemaah, hukum mencium hajar aswad adalah sunat. Tidak digalakkan bagi orang yang masih terikat dengan pantang larang ihram, sebab pada kebiasaannya orang Arab akan meletakkan minyak wangi pada hajar aswad, terutama sebelum masuk waktu solat. Jagalah akhlak ketika berusaha menciumnya. Janganlah bersesak-sesak sehingga menyakiti orang lain, sebab hukum mencium hajar aswad adalah sunat. Tapi jika kita menyakiti orang lain, hukumnya adalah berdosa. Bagi orang perempuan, tidak digalakkan mencium hajar aswad kecuali memang pada masa itu lapang dan tidak ramai orang di situ. Suatu situasi yang sangat jarang berlaku kecuali sebaik selepas musim haji atau umrah. Jika bersesak-sesak, maka akan berlakulah keadaan berhimpit-himpit bagi sil punggung dan dada terkena dengan jemaah lelaki. Ini sangat-sangatlah tidak dibolehkan, apatah lagi ia berlaku di Masjidil Haram di hadapan Kaabah. Pahala yang kita cari namun dibimbangi dosa yang kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Sekian tazkirah ringkas daripada saya pada kali ini. Semoga perkongsian tersebut dapat memberi manfaat kepada kita semua dan mendapat redha dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.